you are supposed to serve back, to give back whatever knowledge you have acquired to the community. Dari masyarakat kita datang, kepada masyarakat kita harus menaburkan bakti kita. Sangat itu yang dipertekankan dalam moto berilmu berbakti. Maknanya apa juga ilmu yang kita perolehi di institusi ini. Kalau dahulunya pertanian a single monodisiplin, tapi sekarang ni Masya Allah terlalu banyak dah, sehinggalah kita punya alumni ini, kalau kita pergi ke sekolah kita akan jumpa alumni UPM, kita pergi ke hospital kita pergi jumpa alumni UPM, kita pergi ke bank kita dah jumpa alumni UPM, kita pergi ke agensi kerajaan dah jumpa alumni UPM. Apabila mereka mengatakan saya graduan UPM, kalau saya bertemu dengan mereka, saya sangat bangga dan mereka juga bangga dengan kita. Saya ingat saya berhenti dulu di situ, Tuan Moderator. Dia dah mula nak warm up. Dia dah masuk gear 4, tapi saya katakan 3 atau 4 minit. And then Prof Rahim saya tadi dia kata dia lebih suka berdiri. He like to do it standing up. It's no problem. If you want to do it standing up, go ahead. Saya cuma bacakan apa yang masukkan dengan forum tadi. Cuma kalau you want to do it standing up, please remember there are 3 ups. One, when you are called to speak, just stand up. After that, speak up, and finally you must shut up. Whether you stand or you sit down, you have to end your presentation after 3 to 4 minutes. Sedikit saja saya nak komen ya, yang katakan bahawa berilmu berbakti, dan telah ramai sangat alumni UPM ni di seluruh Malaysia dan seluruh negara, dunia sebenarnya. Dan my last count of the alumni of UPM, tapi hanya yang graduate dengan agriculture degrees or agriculture diploma pada sehingga 2005, my data was on 2005, is more than 20,000. Lebih pada 20,000 graduan kita yang telah diluluskan daripada UPM, yang telah bekerja di seluruh negara dan seluruh dunia. Dan pada masa itu graduan UPM sebenarnya adalah wira-wira yang telah meletakkan pertanian kepada tahap yang world class. Ini banyak orang tak sedar, sebab when we talk about agriculture, we forget that oil palm is agriculture, we forget that rubber is agriculture. Actually, we are number 1 in rubber, we are number 1 in oil palm at one time. Yeah? We are still a big player in oil palm and rubber. Dan kalau kita trace back tahun-tahun 70-an, yang berada di sekitar ladang-ladang di seluruh Malaysia adalah pelajar-pelajar ataupun graduan daripada UPM. Jadi kadang-kadang kita lupakan mereka ya. Jadi seterusnya saya ingin minta Cik Wan Azman yang memang kita kenali ya, yang pentadbir, yang bertanggungjawab tentang, terutama sekali tentang human resource di UPM ini. Dan kita minta the human resource of UPM comprised of alumni and non-alumni. What is the planning of UPM to ensure motto berilmu berbakti is translated into moving UPM into achieving its mission and vision? So Cik Wan Azman, you have the choice. You want to stand up or sit down. Don't blame me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Prof Khanif, Profesor, moderator kita pada petang ini. Yang berbahagia Datuk Hashim, Timbalan Pengurusi Presiden Alumni, Profesor Taiziu, TNC Jaringan Industri Masyarakat, Dr. Rohani, Profesor Rahim Sair dan juga Cik Hafiz. Saya nak bercakap mengenai apa yang disebut oleh Profesor Hanif tadi mengenai moderator. Saya risau sebab di sebelah kiri saya ni guru saya. Saya buat masters dengan Prof Rahim. Jadi kalau cakap salah mungkin minta Prof tegur lah.
Kalau sebab yalah, kalau murid kalau cikgu dah berlari tu murid pun kena berlari dulu jugalah cikgu ya. Bercakap mengenai human resource yang terdiri daripada dua kumpulan, iaitu alumni dan bukan alumni. Dalam usaha untuk mencapai visi dan misi universiti, saya rasa kita tidak perlu pertikaikan sama ada kelompok yang kita ambil itu di kalangan alumni atau tidak. Ya, sebab bagi kita akan cari the best talent untuk memastikan misi dan visi universiti tercapai. Dalam konteks untuk mencapai visi dan misi universiti, kita merujuk balik Prof pengurusi ya. Mission university adalah untuk menjadi, kita kata, to become a university of international repute. Dan bagi untuk mencapai mission pula adalah kita kata to be a center of learning and research, contributing toward the creation of wealth and nation building, dan juga discovery of knowledge. Dalam konteks tersebut, kita merujuk balik kepada moto yang kita dah disebutkan tadi, iaitu berilmu berbakti. Di situ ada dua komponen. Berdasarkan kepada pemerhatian saya, bahawa kita perlu tengok secara berasingan dan kemudian kita cantumkan balik. Setiap manusia perlu berilmu untuk memastikan mereka dapat memberi sumbangan atau berbakti dengan cara yang terbaik. Dalam konteks universiti, memang tugas universiti adalah memastikan setiap bagi mereka yang hadir berada dalam kampus sebagai pelajar diberi ilmu yang sewajarnya. Dalam konteks universiti, kita ada dua kaedah macam mana kita nak memberikan ilmu. Yang pertama secara formal dan kedua non-formal. Bercakap mengenai non formal ni, kita introduce program-program akademik daripada diploma, ijazah dan kepada post degree ataupun pasca siswazah. Itu secara formal. Dan bagi yang secara non formal pula, kita terdiri daripada kursus-kursus yang berbentuk sijil, latihan ataupun attachment daripada agensi luar yang menghantar peserta ke dalam kampus. Jadi tujuan semuanya adalah kita untuk memastikan bahawa sesiapa yang datang ke kampus untuk mendalami ilmu secara formal atau tidak adalah bagi mendapatkan pengetahuan yang bersesuaian dengan keperluan diri ataupun agensi masing-masing. Setelah mereka telah mendapat ilmu yang bersesuaian, baru mereka dapat memberi sumbangan bakti kepada yang terlibat ya. Kalau saya melihat diri saya sebagai seorang parent, seorang ibu bapa, apabila saya menghantar anak saya ke universiti di UPM, saya expect anak saya akan keluar dan mempunyai ilmu yang bersesuaian, kemudiannya untuk menyumbang balik kepada parent masing-masing. Ataupun mereka keluar boleh berkhidmat memberi sumbangan kepada masyarakat di sekitar mereka, kepada negara dan kepada antarabangsa. Jadi dengan cara demikian, apabila sebagai seorang katalah seorang pelajar, dia anak petani, dia datang ke kampus dapat degree, dia balik dapat pekerjaan yang bersesuaian, dia akan membantu untuk mengubah nasib keluarga masing-masing. Dengan cara demikian, bakti yang telah disumbangkan oleh kita kata graduan tadi, dia akan dapat memberi satu peningkatan taraf hidup kepada keluarga mereka. Secara keseluruhan, kalau kita ikut rekod kepada jumlah keseluruhan graduan yang telah dikeluarkan oleh UPM, saya percaya lebih kurang 140,000 dah sekarang secara keseluruhan. Kalau 140,000 kita kali dengan jumlah keluarga yang telah disumbangkan oleh setiap daripada graduan yang keluar dari UPM, dah hampir 1 juta, iaitu lebih kurang dalam hampir 5% daripada Malaysian population. Saya percaya sumbangan sedemikian telah memberi satu impak yang sangat besar kepada kemajuan dan pembangunan negara sekarang. Dalam keadaan Malaysia yang pada masa sebelum zaman kita kata sektor industri berkembang pesat, sektor pertanian merupakan penyumbang yang paling besar kepada kemajuan dan pembangunan negara. Jadi dengan 140,000 graduan yang kita keluarkan, saya percaya itu merupakan impak yang sangat besar kepada macam mana tugas UPM tadi untuk
memastikan pelajar-pelajar dia tadi, graduan tadi dapat menentukan